Jelah mbak rasa. Pukul apa dah? 7 minit. Oh. Lewat. Lewat tu. 7 minit. Nampak tengok jet bawah nak berasa ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan mengeluarkan mani dengan tangan lain daripada halilahnya. Qala muallifu rahimahullahu taala. Jadi setengah daripada maksiat yang zahirah, maksiat yang zahir, yang wajib kita jauhinya daripadanya ialah mengeluarkan mani, yakni air mani dengan tangan yang selain daripada halilah. Makna tangan halilah itu haram hukumnya. Dengan tangan sendiri haram. Ataupun istilah moden sekarang dia panggil onani. Ini biasanya berlaku kepada para remaja, ibu bapa perlu pantau. Maksudnya ialah ibu bapa kena beri perhatianlah. Tengok anak-anak remaja kita, ataupun daripada remajanya dia terlekat, terbiasa dah jadi sampai dewasa, melakukan onani ataupun dipanggil sebagai zina tangan. Jadi mengeluarkan air mani dengan tangannya. Jadi itu hukumnya adalah haram. Kerana dia masuk dalam makna membazirkan air mani. Walaupun makna dia tak, dia maknanya
Kalau dia nak keluar dengan sendiri dengan bermimpi, tu tak apa. Apabila dia dah, kalau kita katakan dia tu penuh apa tu perlu dibuang, dia akan keluar dengan sendiri. Tu. Jadi jangan kita cuba-cuba, anak-anak kita perlu diperingatkan. Maksudnya, kita pantau anak kita nampak macam lain macam, dan kita sebut sindir-sindir. Secara kita sebut maksudnya ialah kita sebut secara umum dulu. Kalau kita nampak anak kita tu nampak, maksudnya kita ketahui. Ada ciri-ciri yang mana-mananya kita kena awasi. Benda ini kerana mudarat dia, mudarat akhirat sudah tentulah. Bila kita katakan dosa, maknanya berdosa, maknanya neraka lah. Dan mudaratnya ialah mudarat di atas dunia. Kesan jangka panjangnya. Nasihati anak kita, dedahkan anak kita kepada mana bahaya orang panggil dengan sebab melakukan onani ini. Bahaya kepada alatnya yang menyebabkan tu jangka selalu tu tidak, tapi jangka masa panjang. Jadi itu kita perlu orang panggil mengambil langkah kehati-hatian untuk memantau, memerhati tengkah anak kita. Yang ialah zaman sekarang kalau duduk berkhalwat, khalwat ni maksud sendirian. Kalau anak zaman-zaman dahulu, anak-anak pada zaman dahulu kalau tak keluar rumah, tak bergerak, tak berjalan, itu tak apalah. Sebab nak gejala maksiat itu, kalau nak lakukan rumah itu maknanya adalah sangat terhad. Sekarang oleh kerana mereka terdedah kepada melihat macam-macam perkara, kita bimbang. Itu yang kita bimbang. Kita terlepas, kita memantau, kita menjaga, tetapi mereka agak sukar untuk kita memastikan. Dengan sebab itulah, maknanya segala perkara-perkara yang merangsang syahwat para remaja ini, maknanya terlalu banyak zaman kita sekarang ini. Maka dengan sebab itu, kita kena, asasnya ialah masukkan dalam diri anak kita tu dengan takwa. Biar mereka sendiri yang mempunyai kekuatan dalaman untuk mempertahankan diri mereka itu daripada mereka melakukan maksiat. Jadi untuk tahankan diri mereka daripada melakukan maksiat. Biar mereka ni sendiri yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan begitu, godaan-godaan kepada tarikan hawa nafsu itu memang di zaman kita sekarang itu maka maknanya kalau sudah ada dah pertahanan atau kekuatan takwa dalaman ini, insya-Allah maknanya mudahlah sedikit kita nak cara, kita nak handle dia, nak tangani masalah ni. Jadi jangan biarkan anak kita terjebak dengan perkara yang keji ini. Ini termasuk dalam perkara dia panggil fahisyah. Itu mengeluarkan air mani dengan tangan yang lain daripada halilahnya. Jadi kalau dengan tangan halilah itu tidak mengapa. Yang boleh mengeluarkan air mani dengan tangan itu ialah dengan tangan halilah sahaja. Tu biar faham dari segi hukum fiqh. Jadi kalau halilahnya tak mengapa. Diri sendiri tak boleh. Yang lain daripada halilah termasuk diri sendiri, tangan kita sendiri pun tak boleh. Haram. Siapa dia ni halilah ni? Itu ada angka nombor 1. Dia sebut qauluhu halilahnya. Artinya perempuan yang halal baginya jima akan dia daripada isterinya dan sahayanya. Yang perempuan dikala masih ada lagi sahaya zaman dahulu, hamba itu boleh. Mana kesimpulan makna pendek kata, makna kalau zaman kita sekarang makna isteri kita lah, itu makna halilah. Halilah ni makna orang yang halal kita jima akan dia. Makna isteri kita lah. Jadi kalau dengan tangan isteri kita dan tidak boleh memaksa dia. Tak boleh memaksa. Dengan sukarela dia. Sebab apa? Sebab air mani suami itu ialah hak isteri. Hak isteri. Hak maksudnya ialah bukan air mani makna kenikmatan dengan hubungan itu. Mana isteri dia berhak untuk mendapatkannya daripada suami. Jadi kalau isteri itu dia tak makan, itu membazirkan air mani, kerana nak boleh jadi air mani itu bukan mudah. Daripada makanan kita nak jadi setitik darah,
Makanan kita yang kita makan itu nak jadi titik darah itu banyak mana. Kemudian daripada darah ini nak jadi air mani, perlu kepada satu jumlah tertentu. Jadi kita mudah-mudah suka-suka kita saja membuangkannya, itu nama dia membazir. Dan kalau isteri tak rela, makna jangan paksa. Dia kata harus itu kalau dengan sukarela dia. Kita nak paksa dia tu tak boleh, kerana hak dia. Jadi maknanya isteri itu makna dipaksa, maknanya arahan perintah daripada suami itu, itu tidak perlu dituruti. Kerana perkara ini sepatutnya tidak, tidak boleh. Tapi oleh kerana itu daripada isterinya tak apalah. Kalau isterinya rela tak apalah. Itu maksudnya selain daripada tangan halilah. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, dan menderhakakan dua ibu bapa. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada kedua ibu bapa kamu uff. Jangan kata. Jadi kata uff tidak boleh. Memukulnya itu min babil ataupun min tariqil aula. Ini dia panggil qiyas aulawiyah. Dalam Quran tidak ada ayat yang melarang kita secara soreh jangan pukul kedua ibu bapa kamu, tidak ada. Yang ada wala taqul lahuma uffin. Maka sebab itulah kita kena perlakukan ilmu usul fiqh. Jadi kalau kata uff pun tak boleh bermakna pukul, lebih dahsyat lagi. Lebih lagi lah. Tak, Allah Ta'ala tak sebut secara terang itu kerana itu suatu kefahaman yang sangat mudah untuk kita fahami. Bahasanya kalaulah tak boleh mengatakan uff. Jadi memukul, menyakiti hati ibu bapa. Dia soalnya ialah menyakiti hati. Sebab itulah anak-anak perlu mengenali hati budi ibu bapanya. Di kalau mereka itu sudah berusia, lanjut usianya, kita pula yang membicarakan mereka. Yang ambil cara kepada mereka, kita kena faham. Masa kita kecil dulu, mereka memahami kita. Kita tak faham apa-apa. Kerana kita merasakan harta benda, apa pun yang kita buat. Itu maknanya, ibu bapa dia faham. Kerana kita tu kecil, akal fikiran kita tu sudah ada dah, tapi tidak berkembang lagi. Dikala ibu bapa tu, kita lah yang kena fahamkan mereka. Jangan mengharapkan mereka faham kita. Mereka sudah tidak mampu lagi untuk memahami kita. Jadi sebab itulah yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya ialah kita tahu perangai ibu bapa ini makna dia tak sama. Ada yang lapang dadanya, mudah memaafkan anak-anak. Ada yang tidak boleh menerima, tak mampu nak fahami cara kehidupan zaman sekarang. Yang dia mahukan apa yang dia nak ialah apa yang dia nak itu. Dia kerana orang tua dia tak mahu dah kepada harta benda, maknanya ini yang di peringkat yang dah tua, yang dah unzur. Apa yang mereka mahukan ialah anak-anak di samping mereka itu. Kalau anak-anaknya yang menggosok, gosok-gosok, pegang tangannya, itu lagi-lagilah sangat membahagiakan mereka. Berada di samping yang membahagiakan ibu bapa di kala mereka tua ialah anak-anak berada di samping mereka. Dan biar mereka tahu kita mengambil berat terhadap diri mereka. Dan ini bukan suatu benda yang mudah. Di kala usia mereka sudah tua, pemikiran mereka akan menurun. Jadi dia tak boleh nak faham sebagaimana mereka muda dulu. Jadi kita yang kena fahamkan mereka, memaafkan mereka, banyak memaafkan mereka itu. Sabar. Jangan tak sabar dengan karenah. Dia jadi karenah, dia macam karenah budak-budak kecil, anak-anak kecil semula. Itu yang kita nak sabar. Karena dia dah jadi dulu kita yang mereka bersabar dengan kita. Sekarang Allah Ta'ala nak kita bersabar dengan mereka itu. Jadi kenali ibu bapa baik-baik. Apa yang boleh melukakan hati mereka itu yang penting.
Apa yang melukakan hati mereka, apa yang membahagiakan mereka, yang disukai oleh mereka itu cara pergaulan. Ada orang tua ini dia tidak boleh, ni yang kalau istilah orang Kelantan dia panggil lokek. Hati itu lokek. Lokek ni sensitif. Dia tak boleh kalau anak-anak, kalau apatah lagi kalau menantu bertanyakan kepadanya, ayah nak ni. Jangan tanya ayah nak. Begitu ada orang, ada orang-orang tertentu dia boleh menerima. Nah, ada orang dia sangat berkira, dia panggil. Sangat berkira. Cara percakapan menantunya lebih-lebih lagi. Menantu mertua kita ni samalah dengan ibu bapa kita. Nah, jadi menantu ni kalau dia tanya, ayah nak ni kuih ni, kalau tanya ayah nak, jawab dia, ada orang dia tak boleh. Dia kena cakap bahawasanya ni ayah ni saya belikan ini. Kena suruh dia ni. Itu ada orang yang sangat sensitif, tapi ada sebahagian mereka tidak mengapa. Nih. Jadi soalnya kita ada, setiap orang ada ibu bapa. Kita kena kenali perangai ibu bapa kita. Tu dia tak sama. Orang lain boleh jadi ibu bapanya kalau bercakap dengan suatu cara itu tidak mengapa, tapi boleh jadi ibu bapa kita tak boleh begitu. Tu. Jadi dalam bab derhaka kedua ibu bapa ni, nombor satu sekali kenali perangai, karakter kedua ibu bapa. Lahir dan zahir, lahir dan juga batinnya. Zahir dan batin. Kita sudah orang panggil bersama ibu bapa, kita kenali ibu bapa kita. Cara percakapannya macam mana. Dia kadang-kadang ibu kita memberitahu kepada kita bila kita bercakap dengan ayah kita semasa mereka itu belumlah tua lagi. Ibunya mengatakan, kamu jangan bercakap begitu dengan bapa kamu. Ingat. Bapa kamu tak suka kamu cakap macam tu. Layan dia macam tu. Ibu kita yang mengingatkan kita. Jadi maksudnya ialah untuk pada masa akan datang kita jangan buat begitu. Ingat pesan ibu. Mana ibu tu, mana ibu kita dia memahami bapa kita. Kerana dia isteri kepada bapa kita. Jadi jangan kita langgari itu. Jadi begitu juga cuba fahami ibu kita macam mana dia akan bersedih hati, terluka hati dengan apa. Cara kita tu. Kadang-kadang benda tu maknanya untuk kebaikan ibu bapa pun kita kena pendekatan yang kita ambil itu mestilah jangan sampai melukakan hati kedua mereka. Memaksa-maksa mereka dengan cara yang betul lah. Maksa untuk makan obat umpamanya. Jadi soalnya kita tu jangan menyakiti hati mereka. Cara pergaulan itu dia tidak sama. Ada setengah tempat itu ayah, tempat kita pun bukan. Ada dia bercakap, tetapi dia bercakap dengan anak dengan ayah ni, dia cakap mu aku. Biasanya orang tak cakap begitu. Bahasa ganti namanya lain. Jadi maknanya itu perkataan-perkataan yang kita gunakan, perbuatan-perbuatan kita yang menyinggung mereka, itu kita kena elok. Maksudnya bagaimana untuk kita mengelok daripada menyakiti hati mereka? Mengenali mereka. Kenal mereka. Kenal karakter mereka. Perkara-perkara yang tabu, yang sangat pantan bagi mereka. Dari segi perkataan kita, dari segi perbuatan-perbuatan kita. Dan apabila dia sudah sampai kepada satu tahap umur yang dah bercampur nyanyo, apa lagi, dengan kesakitan, begitu lagi mereka sangat sensitif. Jadi begitu, alat yang paling penting, yang paling besar ialah as-sabru, kena sabar. Daripada awal lagi kita kena niatkan dalam hati kita untuk membahagiakan kedua ibu bapa. Kita fikirkan apakah perkara yang boleh membahagiakan mereka. Sambil kita memerhati apa-apa perkara yang boleh membahagiakan mereka. Jadi maksudnya ialah jangan biasakan bercakap kasar. Zaman hari ni, apa yang kita lihat, kita perhatikan, ramai anak-anak bercakap kasar dengan ibu bapa mereka. Budak-budak, remaja-remaja bercakap kasar. Tapi itulah, ketika itu maknanya ibu bapa masih lagi tidaklah terlalu tua, lalu mereka boleh memaafkan
anak-anak, tetapi sampai satu tahap mereka tidak mampu lagi memahami apapun. Benda yang mudah mereka tak pandai berkira dah. Tak pandai berfikir. Jadi maksudnya ialah kadang-kadang orang yang kita sangkakan dia tu baik, tetapi cara pergaulan dengan ibu bapa dia. Suatu ketika kita mana ada orang kampung kita yang kita melihat dia dari segi akhlaknya mana sangat baik, sangat bagus. Sehingga berlaku satu peristiwa di hadapan mata kita sendiri yang sedikit mencalarkan pandangan kita terhadap diri dia. Jadi ketika bapanya sudah meninggal dunia sekarang, pada tahap umur yang sudah sangat uzur, nyanyuk dah. Jadi ketika hadir sembahyang Jumaat, begitu anak ini yang pada tanggapan kita sepanjang semasa kita budak sampai kita sangat hormat kepada dia. Jadi dia parking kereta di tempat parkingnya. Lalu ketika selesai daripada sembahyang Jumaat, begitu bapanya dia sudah uzur, dia berjalan, dia tunggu di tepi jalan. Yang mana tepi jalan itu kereta sedang keluar, kerana masa itu masa orang keluar serentak, lalu berjujuk-jujuk kereta. Jadi kalau ada kereta yang berhenti, itu akan mengendalikan perjalanan. Sepatutnya tidak begitu. Jadi janganlah tunggu di tepi jalan. Maksudnya pergi kepada kereta, lalu naik kereta, barulah tidak ada berhenti mengambil passenger. Tetapi yang namanya orang tua ini, mereka dia tak mampu berfikir dah. Sudahlah si anak saat ni tu nana, kata orang Kelantan, kelang kabut cari mana ayah dia. Lalu dia dah tak mana, dia pun naik kereta, lalu dia nampak ayah dia sedang menunggu di tepi jalan. Yang satu lorong yang mana kereta sedang bergerak perlahan untuk keluar secara serentak. Boleh bayangkan selepas daripada sembahyang Jumaat di mana-mana pun, begitulah keadaan kesesakannya. Lalu bapaknya berhenti di tepi jalan, lalu kereta anaknya masuk dalam lane lorong untuk keluar, dan kita berada di belakang, dan kita melihat kejadian apabila sampai kepada ayahnya, dia berhenti kereta, lalu dia turun membukakan pintu kepada ayahnya sambil memarah-marah kepada ayahnya. Dengan mengatakan, ayah tak fikir ke? Ayah berhenti kat sini, sekarang dah jadi jam dah, kerana kereta ni berhenti. Takkanlah benda macam ni pun ayah tak boleh fikir. Dengan suara yang lantang, kita jadi terkejut dengan cara dia itu, sedangkan kita mengenali dia seorang yang sangat baik akhlaknya. Jadi kita tak tahu, kadang-kadang di peringkat usia, ibu bapa berusia itu dah jadi sentiasa dimarahi kedudukan di rumah. Boleh jadi di rumahnya begitu, sentiasa dimarahi apabila melakukan suatu perkara yang tak kenalah. Mereka sudah tidak mampu lagi memikiri perkara yang paling basic, yang mudah difahami. Percaturan perkiraan mereka itu dah tak jadi betul dah. Jadi mereka perlu dimaafkan. Dengan macam kita kecil dulu, kita tak pandai berkira apa-apa pun. Jadi maksudnya melukakan hati, ya. Ibu bapa terluka hati. Ada ibu bapa yang bagus, yang diam, jadi dia terluka hati pun dia diamkan dalam dirinya. Tetapi itulah keadaannya. Jadi kita jaga. Allah Ta'ala uji kita ketika ibu bapa kita tua, apatah lagi mereka uzur. Untuk kita menjaga dia. Itu Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak kalau kita berjaya melalui proses. Maksudnya boleh sabar dengan karena ibu bapa yang begitu. Jadi berhati-hatilah, maksudnya kita sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Kita diuji ketika ibu bapa kita masih muda lagi. Bagaimana sikap kita, dan apabila mereka tua, mereka dah jadi lemah, kita anggap kita tu dah mengatasi mereka. Itu tidak boleh. Walau macam mana sekalipun mereka adalah lebih tinggi daripada kita. Jangan anggap mereka ini dia ialah kerana mereka tak boleh berfikir dan melakukan banyak kerana kena sabar. Tak ada dah perkara lain, benda lain, alatnya ialah kena sabar. Jadi beringat-ingatlah dalam bab hubungan kita dengan ibu bapa itu, jangan sampai menyakiti
hati kedua ibu bapa. Bahkan saya tidak bersedia ini, maknanya ayat-ayatnya beberapa ayat yang Allah Ta'ala letakkan derhaka kepada membuat kebaikan kepada ibu bapa itu selepas daripada tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Besar tak besarnya dosa derhaka kepada kedua ibu bapa itu, seringkali dalam Al-Quran Allah Ta'ala letakkan nombor 2 selepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berlaku syirik dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jangan derhaka. Jadi derhaka kepada kedua ibu bapa itu tu seringkali diletak nombor 2 selepas daripada syirik. Dan berbuat wabil walidaini ihsana. Mana berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini bukan saja semasa mereka hidup, bahkan setelah mereka meninggal dunia pun kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Cara dianya banyak caranya ialah kita sendiri, kita jaga akhlak kita, amal kita itu juga setengah daripada kalau kita melakukan kebaikan itu ialah dikeranakan oleh kedua ibu bapa kita, mereka akan berhak untuk mendapatkan pahala dengan kebaikan-kebaikan kita. Maksudnya dengan bersedekahkan pahala-pahala bacaan-bacaan Al-Quran mengikut pandangan yang mengatakan sampainya pahala bacaan-bacaan Quran maknanya kepada arwah segala roh-roh orang yang sudah meninggal dunia. Itu kita mengambil pandangan begitu. Yang orang nak kata tak sampai tu ikut dia lah. Kita ada dalil-dalil juga. Cuma ini bukan mahalul bahs, bukan tempat untuk kita berbahas benda tu lah. Jadi kita tidak nak tampilkan dia punya. Tapi keyakinan kita dengan pandangan mengatakan sampai bacaan apapun yang kita niatkan sedekah kepada kedua ibu bapa kita, maksudnya itu makna kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa setelah mereka tu meninggal dunia. Tu. Jadi sentiasa mendoakan maghfirah untuk kedua ibu bapa kita, dan ialah untuk asasnya ialah untuk kita tu jangan terjebak dengan derhaka kepada ibu bapa, ialah rifqah kita, kasih sayang kita kepada mereka berdua jangan berkurangan. Memang Allah Ta'ala dah jadikan kita ni cinta kasih kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa kita meninggal dunia, mana boleh kita tahankan air mata. Tetapi dalam pergaulan kita itu, ramai anak-anak yang menyesal tidak sempat untuk meminta maaf kepada kedua ibu bapa. Mereka tidak sempat. Kerana apa? Kerana mereka menangguh-nangguhkan perkara yang baik ini. Kepada suatu masa nanti, tak apalah, aku nak bercakap baik-baik juga, nak bercakap elok-elok juga, tapi nanti dulu. Nanti dulu itulah yang makan diri. Akhirnya kita tak sempat meminta maaf daripada ibu bapa, mereka meninggal dunia. Jadi sentiasa letak di hadapan sifat merendah diri kepada kedua ibu bapa. Buatlah suatu perkara yang membahagiakan mereka. Jadi kalau kita dah tersasul, kadang-kadang kita dah terlalu marah, kita dah tension, stres dengan macam-macam masalah tempat kerja, dan akhirnya kadang-kadang kita terbawa-bawa. Jadi terbawa-bawa ke rumah itu kadang-kadang dengan kesilapannya kecil itu jadi kita jadi marah. Sebenarnya kemarahan kita itu ialah berpunca daripada benda lain, bukan kerana ibu bapa kita, tapi begitulah. Kerana kita kemarahan kita memuncak dan berlaku kesilapan sedikit, kesilapan daripada masa itulah kita dah tak mampu nak tahan kita, jadi terkeluar panggil mana kemarahan kita tadi yang sebenarnya kepada, tetapi ibu bapa dia tidak faham kita dan mereka sangat terluka hati. Sebab itulah maknanya kita kena standby. Banyak perkara macam orang tua sendiri. Ini yang sentiasa saya pesan, khususnya untuk diri saya sendiri. Dalam kuliah-kuliah saya, biasa saya sebut benda-benda ni. Kita perlu standby. Saya sendiri juga. Saya begitu orang panggil berpesan kepada diri supaya kita ni standby dengan bahawa kita apabila kita semakin tua, jadi kita akan ditinggalkan oleh manusia. Anak-anak sibuk dengan kerja.
Jadi kita tak boleh dah nak pergi. Kalau masa kita tu muda dulu dan kita umur 60 tahun, 70 tahun, orang laki-laki boleh bergerak lagi, boleh naik motosikal lagi, boleh pergi ke kedai kopi, sembang-sembang, itu semua daripada makanan hati. Jadi, walaupun itu kadang-kadang melampau-lampau berlebih-lebihan mensia-siakan waktu, dia jadi macam tu. Tetapi dari satu sudutnya ialah manusia ni dia perlu berjumpa dengan manusia yang lain. Ada manusia ni makhluk sosial, makhluk ijtimai. Jadi ketika kita boleh pergi, orang tak datang kepada kita, kita boleh pergi kepada orang. Tapi ada satu masa kita tak mampu dah bergerak sendiri, hanya sekitar dalam rumah ataupun luar rumah. Jadi masa tu kita hanya mengharapkan, orang tua dia mengharapkan orang muda datang menziarahinya. Orang tua ini kalau ada orang muda yang sudi untuk berhenti singgah ataupun sengaja datang melawatnya menziarahi, itu satu hal yang sangat membahagiakan mereka. Apatah lagi anak-anak nisbah kepada ibu bapa. Jadi apa yang saya nak sebut tadinya ialah kita ni semakin kita akan berumur dan akan sampai, kalau kita ni umur panjang, maknanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita akan bersendirian dan kita akan merasa sunyi. Itulah yang bahayanya, kita akan rasa sunyi, itu kita akan jadi berjiwa dan fikir yang bukan-bukan terhadap anak, sebab kita tak ada kerja dah. Sebab itu kena standby bahawasanya apabila manusia dah tak masuk dekat kepada kita, apabila manusia menjauhi kita secara tidak disedari, orang-orang sudah tak sampai kepada kita, ialah mereka sibuk. Kita muda dulu pun sibuk juga. Yang saya nak sebutkan ini, kita kena standby. Maksudnya hak tadi yang kita kaitkan ialah anak-anak dia kena standby. Bahasanya kalau ibu bapaknya akan jadi tua, maknanya dia kena standby dengan bahawa memahami daripada awal lagi orang tua sikapnya macam mana. Begitu juga diri kita sendiri, kita kena standby. Bahasanya satu masa kita akan keseorangan, ditinggalkan. Masa tu jangan kita rasa sunyi, jangan kita merasakan kita keseorangan, kerana inilah masa yang terbaik untuk melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita merasa sunyi? Jadi macam mana dengan Allah Ta'ala? Sepatutnya kita tak sunyi. Kalaulah kita ada hubungan yang akrab dengan Allah Ta'ala, kita tidak akan sunyi. Kalau manusia meninggalkan kita, Allah Ta'ala tak tinggal kita. Kita tak tinggal Allah Ta'ala, tak lupa kepada Allah Ta'ala ketika kita ni sihat, segar. Maknanya kita mendapat keluasan dari segi harta benda, kesihatan, kawan-kawan. Masa tu kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita bersendirian, masa manusia meninggalkan kita, Allah Taala tidak akan lupa kita. Allah Taala akan penuhkan dalam hati kita perasaan bahagia. Yang rasa sunyi, rasa tidak, itu ialah hati kita. Allah Taala yang jadikan seorang itu jadi sunyi. Jadi itu adalah balasan di atas dunia lagi. Belum sampai akhirat. Kita dah tak dipedulikan oleh manusia. Tapi kalau orang yang memuliakan Allah Ta'ala di masa dia sehatnya, luannya, bukan setakat anak-anak yang akan memuliakannya, yang ambil bicara tentang ini, bahkan orang-orang lain juga akan memuliakannya. Maksudnya, ya kita standby dengan bahawa kita bila kita tua, kita akan ditinggalkan. Jadi jangan kita merasa sunyi, sebab Allah Ta'ala bersama dengan kita. Tu mengapa kita nak rasa sunyi? Yang rasa sunyi ini kerana Allah Ta'ala pun tak bersama dengan dia. Dengan manusia sudah menjauhi daripadanya, kerana dia sudah tua. Akhirnya dia setiap hari dalam keadaan orang panggil menderita, menanggung kesunyian. Itu boleh itu lagi-lagilah, maknanya pemikiran mereka itu akan jadi tidak intizam, tidak teratur. Yang mereka asyik orang panggil melakukan kerana anak-anak kita, mengapa mereka melakukan? Kadang-kadang ada sebabnya yang kita tidak selesai, kita tak cari punca dia. Jadi kita sendiri kalau kita dah tua, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, diberi peluang oleh Allah Ta'ala,
umurnya sangat panjang, kita standby bahasanya kita untuk buat hubungan dengan Allah Ta'ala. Bahkan sebenarnya konsep panjang umur itu bukannya lama hidup kita di dunia, tidak. Tapi pengisian ini telah kita huraikan. Pengisian umur kita itu. Karena Imam Nawawi pun 40 tahun. Imam Syafi'i 53 tahun meninggal dunia. Tetapi pengisian umur mereka itu sangat padat. Itu yang menjadikan makna panjang umur. Jadi maknanya, kita kena ingat kita akan tua dengan sebab itu kalaulah kita ni ditakdirkan di usia kita lanjut, biar kita ni makna dijaga oleh Allah Ta'ala. Hatinya serah kepada Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala jaga kita. Dan kita minta supaya orang tua juga kena banyak memaafkan anak. Meminta supaya anak mereka. Jadi anak itu jadi derhaka kerana kita juga. Kalau kita sebagai ibu bapa, ini untuk peringatan untuk ibu bapa. Siapa yang melahirkan anak derhaka? Kita lah yang melahirkan anak derhaka. Siapa yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi derhaka? Kita, ibu bapa. Karena kita tidak beri pelajaran agama secukupnya. Jadi itu banyak perkara yang terlepas pandang dalam tarbiyah iman dan juga Islam. Itu menjadikan orang panggil anak itu berkemungkinan besar untuk menjadi derhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi sekali lagi anak-anak perlu mengambil langkah kehati-hatian dalam hubungan mereka dengan kedua ibu bapa supaya jangan nanti sampai orang panggil melukakan hati kedua ibu bapa kita. Jadi menderhaka kepada ibu bapanya dan yang seterusnya ialah lari daripada berperan dengan kufar dan memutuskan. Mana lari daripada medan peperangan juga setengah daripada dosa besar. Jangan lagi masuknya melainkan dua hal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin dubara illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Dia ada dua perkara saja yang dibolehkan untuk orang panggil berundur ataupun lagi daripada medan. Yang pertama mutahayyizan ila fi'ah. Yang pertama ialah berundur mutaharrifan liqitalin. Mutaharrifan liqitalin maknanya mutaharrif mana lagi ke tepi itu untuk berperang, maksudnya berundur dalam arti kata mengatur strategi. Tapi lari dulu. Lari itu kepada suatu tempat untuk orang panggil mengatur semula strategi peperangan. Itu dibolehkan. Satunya ialah berundur kerana mengatur strategi peperangan. Yang keduanya mutahayyizan ila fi'ah. Berundur dalam arti kata untuk bergabung dengan fi'ah. Fi'ah ni maknanya batalion yang lain. Begitu. Untuk bergabung dengan tentera yang lain. Kumpulan tentera yang lain. Jadi lain daripada dua perkara ini makna haram lari daripada medan peperangan. Asalnya maknanya tak boleh lari itu kalau musuh ada 10 orang, nisbahnya tentera Islam seorang, musuh 10 orang, tak boleh lagi. Kena hadapi juga. Tu zaman dulu. Kemudian ayat itu dinasahkan kepada 21. Jadi kalau satu orang Islam, tentera Islam, 2 orang kafir, tak boleh lagi. Kalau dulu 10 orang, tak boleh lagi. Kalau 11 orang, bolehlah tak lagi. Sekarang maknanya 2 orang kafir, kita, tentera Islam seorang, dia tak boleh lagi. Kalau 3 orang, dia nak lagi, boleh. Tu. Begitu dikurangkan. Banyak tu dikurangkan. Jadi kalau musuh tu 2 orang, tentera Islam tak boleh lagi. Kalau 3 orang, boleh lagi. Tapi tak lagi tu, sabar, musabarah tu lebih afdal lah. Kerana dia panggil kekuatan iman kita zaman sekarang itu berkurangan. Begitu syariat pun dilonggarkan. Sepertilah juga harta ghanimah. Zaman dahulu maknanya tidak boleh diambil. Maksudnya perlu dihimpunkan, kemudian akan ada api yang menyambarnya, memakan akan dia. Itu zaman dulu berlaku, zaman Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum tadi.
Tetapi itu telah dinasahkan, maknanya kerana iman umat Islam yang kemudian ini lemah, kurang berbanding orang zaman dulu. Maka mereka diberikan, dihalalkan bagi mereka itu harta ghanimah. Samalah juga ini maknanya asalnya 1-10. Kalau 1-5, 1-6, 1-9, 1-10 tentera Islam satu orang, musuh makna 10 orang. Kalau 100 tentera Islam 1000 musuh Islam, tak boleh lari. Itu dia. Tapi akhirnya ayat ini telah dinasahkan kepada 1-2. Kalau musuh itu 2 orang tak boleh lari. Kalau 3, 4, 5 tu bolehlah nak lari. Kerana tak makan cekok kata kan. Itu lari daripada berperang dengan kufar dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim, hubungan silaturahim yang sudah ada dah. Hubungan silaturahim, adik kakak, darah daging. Memutuskan rahim dengan sebab berkelahi, berbalah. Tak bertegur siapa dah, tak ambil cara dah. Itu haram hukumnya. Maknanya untuk itu perlu ada usaha-usaha. Dia yang kita ini adik-beradik pun zaman kita sekarang ini, oleh kerana kurangnya hubungan. Dia manusia zaman sekarang, dia lebih rapat dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan sekerja berbanding dengan adik kakak, adik-beradik. Sebab itulah kita kena kembali kepada ajaran Islam. Menghubungkan silaturahim juga setengah daripada ajaran Islam. Jadi maknanya kita kembali kepada amalan orang zaman dulu yang mengambil berat sangat dalam bab menerakkan silaturahim. Keluarga yang baru dikenali lagi begitu dijalinkan hubungan dengan sangat erat. Kita sekarang ini kita jadi renggan. Jadi renggan kerana tidak melakukan hubungan. Ziarah menziarahi tidak ada. Saling mengambil tahu perkembangan terkini masing-masing. Sebab kita lebih rapat kepada rakan sekerja. Antaranya. Jadi sebab itulah kita kena kembali. Khususnya hari raya, kalau zaman dulu sangat meriah dengan ziarah menziarahi. Kita kena ziarah. Tidak semestinya hari raya lah. Maknanya kita ziarahi adik-beradik kita. Kita yang mengambil langkah yang pertama. Jangan mengharapkan orang lain buat baik dulu. Dia tak ziarah kita, dia tak datang ke rumah kita. Biasanya berlaku ketika ibu bapa sudah meninggal dunia. Anak-anak yang ramai begitu, membawa haluan masing-masing, dah jadi tidak mengambil tahu tentang perkembangan adik-beradik sendiri pun. Susah, senang dihadapi masing-masing. Sedangkan adik-beradik kita, masa kita kecil-kecil dulu kita bergaul sangat akrab. Jadi renggan. Walaupun tidak berbalah. Ada yang berbalah dengan sebab kes harta pesaka umpamanya. Ataupun hal-hal yang lain. Dan akhirnya kita, ataupun tidak berbalah tapi kita jadi renggan dengan sebab suasana kehidupan zaman sekarang. Cuti Malaysia. Kita bergerak, kita melancong. Kita tidak ada masa bersama dengan kaum keluarga. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan zur ghiban tasaddada hubban. Ziarah jarang-jarang menambahkan kasih sayang. Jadi ziarah jarang-jarang itu maksudnya kena ada ziarah, jangan tak ada ziarah langsung. Akhirnya hubungan akan jadi terputus. Dah. Sehingga kadang-kadang yang namanya adik-beradik ni dia tak ingat pun adik-beradik dia tu ada berapa. Sebab dia dah tak teringat dah kepada sebahagian daripada adik-beradiknya. Sebab dah terputus hubungan. Bukannya duduk jauh tapi begitu. Apabila kita tidak saling mengambil tahu dan ziarah menziarahi, dia jadi. Sebab itu kena ziarah olehmu. Jangan tak ziarah langsung jadi renggan dan boleh jadi putus. Tetapi ziarah tu ghiban, ghiban jarang-jarang menambahkan kasih sayang. Jangan terlalu kerap. Jangan setiap hari kita menziarahi orang itu sehingga orang jadi meluat. Itu jangan. Dia bukan menambah kasih sayang dah kalau terlalu kerap.
Sebab tu Sayyidina Umar kata zur ghiban, ziarah jarang-jarang, jangan tak ada langsung, jangan terlalu kerap. Itu kita kena jagalah. Keakraban kita dengan seorang itu menjadikan kita mengetahui sempadannya. Seseorang itu makna dia suka ke ataupun kita tidak suka, jangan kita perasan-perasan orang suka kepada kita. Jadi maksudnya ialah jaga hubungan kita. Jangan sampai terputus. Dan dari sudut keluarga, adik-beradik, tanggungjawab ini dia lebih tertumpu kepada adik-beradik yang mempunyai keluasan, khususnya dari segi rezeki. Maksudnya ialah mereka perlu memulakan. Ya, benda ni berlaku apabila ibu bapa sudah meninggal dunia berlaku. Jadi kalau masa ibu bapa ada tu, anak-anak hujung minggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, ramai-ramai pakak berhimpun di rumah ibu bapa. Jadi rumah ibu bapa itu ialah tempat penyatuan di situ. Apabila ibu bapanya meninggal dunia, masing-masing tidak ada masa. Tidak ada masa. Jadi maknanya, macam mana tu? Kita kena buat suatu cara misalnya untuk kita boleh berhimpun. Ialah sepatutnya ada kesepakatan. Khususnya untuk berhimpun itu buat jamuan makan-makan itu kongsi-kongsi lah. Jadi kalau yang mengajaknya itu saja yang kena itu, kasihan kat dia. Tapi orang yang kaya dia mesti memulakan menziarahi adik-beradik dia yang miskin. Kerana adik-beradik yang miskin dia akan jadi miru, kata orang Kelantan. Dia sensitif. Kerana kalau dia yang ziarah adik-beradik dia, rumah adik-beradik dia yang kaya, macam seolah-olah macam dia tu mengindir. Dia mari perasan macam tu. Dia perasan orang kata dia tu, oh mentang-mentang lah adik-beradiknya itu kaya raya. Jadi dia tak mahu tuduhan yang sebegitu. Jadi adik-beradik yang kaya yang memulakan ziarah. Beberapa kali selepas itu yang miskinnya akan tahulah. Dan dia akan jadi selesa. Jadi biar kita tu ada masa untuk adik kakak kita. Dan jangan sekali-kali memutuskan roh itu maksudnya kita berbaloh. Itu maknanya sehingga orang panggil berpisah dengan keadaan tidak memberi kemaafan. Kerana kita ni kita tak tahu mati itu al-maut kasabung. Mati itu secara tiba-tiba seperti binatang buas menerkan mangsanya. Sama ada kita mati ataupun dia mati. Setiap kali kita nak berpisah itu makna kita. Jangan kita tu. Kadang-kadang orang yang terlalu akrab ini dia bergurau tu kadang-kadang berlebih-lebihan. Dan kadang-kadang orang ini ialah dia boleh dibuat bergurau, tetapi ada suatu masa dia tu bersumbak balotok mana masuk air ataupun orang panggil masuk air tu. Palo masuk air panggil dah jam ni, ada masalah lah masuk. Tu kita ni sentiasa nak bergurau bewok nak panggil. Kadang-kadang tak boleh diterima oleh kawan-kawan. Tu kita kena tahulah keadaan orang-orang itu, maknanya adik-beradik kita yang mana boleh buat bergurau, yang mana tak boleh. Tu. Kerana kita dituntut untuk menjaga hubungan silaturahim ni makna besar. Yang seterusnya ialah yang terakhirlah menzalimkan manusia makhluk. Dia menzalimkan ini, tajuk menzalimkan ini dia umum. Dia semua perkara maksiat yang melibatkan mencuri, menyakiti, semua tu dipanggil zalim, menafikan hak manusia. Itu dipanggil zalim lah. Zalim itu menafikan hak orang lain, menyakiti dia zahir ataupun batin. Itu nama dia zalim. Jadi maknanya menzalimkan makhluk itu dia umum. Wal kafiruna. Dia hakikat zalim ni dia sebenarnya kita sendirilah yang zalim kepada diri kita sendiri. Tu. Walaupun kita buat zalim kepada orang, hakikatnya zalim kepada diri sendiri kerana perbuatan kita itu yang mendedahkan kita kepada kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zalim itu mana lawan dia ialah adil. Mana zalim kepada dia ada 3, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, zalim kepada diri sendiri. Hakikatnya ketiga-tiganya dia kembali kepada diri kita sendiri. Zalim kepada Allah, yakni meninggalkan wajibat. Wajibat itu makna perkara yang wajib kita lakukan, kita tak buat.
Yang kedua, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu. Zalim kepada orang lain, begitulah menyakitinya, zahir ataupun batin. Menafikan haknya, itu makna zalim. Zalim kepada diri sendiri ni banyaklah. Kita buat mudarat kepada diri sendiri dengan makanan zaman sekarang. Kita makan berlebihan, kita tahu dah kita tak boleh makan, mana kita makan juga. Itu dipanggil zalim kepada diri sendiri. Dan hak bahagian agama kita tak sembahyang, kita zalim kepada diri kita sendiri. Dan akhirnya apapun yang kita buat, zalim itu kepada seseorang ataupun kepada apapun, hakikatnya diri kita lah yang menzalimi diri kita sendiri. Karena dengan sebab kita zalim kepada orang itu mendedahkan kepada murka Allah Ta'ala. Bermakna kita yang zalim kepada diri kita sendiri. Dia. Jadi, dan seperti menipu, zaman scam sekarang ini. Tu. Jadi orang dah sudah tidak ada rasa malu. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada perasaan malu dan perasaan melego, kata orang Kelantan. Melego ni maknanya mengambil kira hati perasaan orang. Dia tak kira dah. Menyakitkan hati orang lain, dia tak kisah. Itu menyusahkan orang, dia tak kisah. Menyebabkan kita tak orang yang dirampok, orang yang dicuri, orang yang ditipu itu. Kadang-kadang orang yang ditipu itu orang yang sangat dhaif. Dia nak dapat wang sebanyak itu, dia himpung, bertengak, makan. Tiba-tiba mudah-mudah orang ambil. Jadi, dia tak samalah. Kezaliman kita kepada orang yang sangat lemah, itu lebih-lebih besarlah dosanya. Apatah lagi kalau kita buat zalim kepada orang yang tidak ada yang membelakan dia. Itu Allah yang akan jadi pembelanya. Ingat. Tetapi begitulah kebiasaannya orang akan zalim, buatnya aniaya, bully orang yang memang tidak ada siapa pun yang sudi nak backup dia. Kalau kita tahu dah seorang itu ramai yang backup dia, kita tak berani nak bully dia. Dalam suatu hadis Nabi menyatakan bahasanya mazlum, orang yang dizalimi itu yang tidak ada yang membelanya, yang mempertahankan dia. Maka Allah mengatakan akulah yang akan menjadi pembelanya. Ingat, kita semakin sedap apabila orang itu dah lemah, begitu dibuli, orang lain membulinya, kita pun tumpan buli dia juga. Kerana dia tak mampu nak melawan. Ingat, orang yang macam ni, pembackup dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan backup dia. Jadi jauhi daripada menzalim itu luas. Dia sebenarnya zalim itu skop dia tu sangat luas. Sebab dia tu adalah umum. Qala muallifu rahimahullah taala, makna dengan itu makna selesailah. Maknanya membilan oleh muallif kita rahimahullah taala berkenaan dengan dosa-dosa anggota yang zahir. Kemudian selepas daripada ini ada beberapa perkara, beberapa isu dan juga mu'taqadat. Perkara-perkara yang wajib kita i'tiqad. Yang dia tu agak bertebaran sedikit. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, ini dia panggil bahagia kita nak kemas. Keru-keru hok mana hok longgar-longgar nak kemah. Nak cek. Sebelum, kalau kita kata pemain kereta kemisan sebelum dia serah kereta kepada tuan dia, dipastikan yang dia buka itu dia sudah panggil skrunya dengan kemas, supaya tidak jadi terlucu, tercabut misalnya. Jadi dan ini adalah setengah daripada mu'taqadat yang diulangi oleh mu'alif kita rahimahullah ta'ala untuk jadi perhatian kita. Bermula doa itu menuntuti akan sesuatu daripada Allah Ta'ala atas jalan merendahkan dia, yakni merendahkan dirinya. Jadi doa ini berkaitan dengan doa. Ada isu juga bab doa ini. Yang doa itu, definisi dianya ialah
menuntut akan sesuatu daripada Allah Ta'ala atas jalan merendahkan diri. Itu yang penting. Bukan sahaja menuntut daripada Allah. Daripada makhluk pun kita kena panggil merendahkan diri. Jadi Allah Ta'ala suka kita tadarruk, kita merendahkan diri kepadanya. Jadi doa adalah wasilah, jalan untuk kita merendahkan, salah satu daripada jalan atau cara yang paling berkesan untuk kita mengimbau rasa hina diri kita dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk orang panggil kita tu dapat imbau rasa berhajat kita, al-faqru, berhajat kita, bergantung kita kepada Allah Ta'ala. Itulah makna doa. Jadi doa kita minta kebaikan daripada Allah Ta'ala untuk diri kita dan juga kaum muslimin seumumnya. Jadi yang didatangkan oleh mu'alif kita rahimahullah Ta'ala di sini, dia kata, itu sambil-sambil je ta'rif itu. Dia kata bermula doa itu menuntuti akan sesuatu daripada Allah Ta'ala atas jalan merendahkan dia, yakni merendahkan dirinya. Maksudnya kita kena nak berdoa tu makna ini roh dia, merendahkan diri. Kita ni hina, kita ni debek, kita ni berhajat pada pertolongan Allah. Itu memberi bekas dengan perbuatan Allah Ta'ala. Ini sebagaimana yang telah kita belajar dululah. Dan ini adalah salah satu daripada isu yang agak geger tentang doa. Ada ialah orang-orang zaman sekarang menyatakan tidak ada faedah dengan berdoa. Jadi ini adalah suatu penegasan doa untuk kebaikan atau untuk kejahatan semuanya memberi kesan tapi dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu asas dia. Kita berdoa ini makna bukan doa kita tu yang memberi bekas, memberi kesan. Tetapi dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui doa kita lah. Jadi doa tu isu dianya ialah memberi bekas. Ini susulan daripada ada kenyataan-kenyataan yang sumban yang menyatakan berdoa itu tidak memberi bekas. Walau macam mana pun memberi bekas iaitu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sababnya ialah berdoa. Sabab itu kena faham elok-elok. Sabab itu adalah laluan, lorongan. Maka memberi manfaat ya. Doa ni. Doa memberi manfaat ya akan segala yang hidup. Sama ada kita berdoa kepada orang yang hidup. Itu dia. Doa kebaikan untuk orang-orang yang hidup itu memberi manfaat. Sama ada diri orang lain berdoa atau orang lainnya. Sama ada diri orang lain yang berdoa, orang lain yang berdoa atau orang lain lainnya. Dan akan segala yang mati, mana doa boleh memberi manfaat kepada orang yang hidup dan juga kepada orang yang mati. Jika berdoa ialah kalau kita berdoa kepada orang yang mati itu ataupun orang yang mati itu semasa dia hidup dulu dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau misalnya diminta apa-apa selepas daripada aku mati mintalah apa-apa. Itu memberi manfaat. Sama ada mudarat ataupun makna manfaat ataupun mudarat. Doa tu tapi semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akan segala yang mati jika berdoa ia bagi mereka itu, bagi orang yang mati. Kalau kita berdoa juga untuk orang yang mati, jadi kena sebutlah bagi mereka sekalian itu. Dan memberi mudarat akan mereka itu dengan izin Allah Ta'ala. Doa itu juga boleh memberi mudarat.
dengan izin Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala tak izin, tak akan berlakulah. Jadi akan segala yang hidup, sama ada dirinya ataupun berdoa atau orang lainnya, dan akan segala yang mati, jika berdoa ia bagi mereka itu dan memberi sini dah, dan memberi mudarat akan mereka itu jika berdoa atas. Berdoa atas ni doa kemudaratan. Doa atas mereka itu. Qala dan wajib i'tiqad bahawa sekalian barang yang lain daripada Allah dan segala sifatnya itu binasa sekaliannya. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Jadi kita tu ada tak banyak dah. InsyaAllah boleh jadi esok ataupun hari Ahad. Kita tengok esok. Kalau baca tak boleh habis. InsyaAllah hari Ahad tu insyaAllah kita akan baca. Kerana tak ada apa dah. Cuma selepas daripada ni ada lagi beberapa mu'taqadat. Perkara yang wajib kita i'tiqad. Kita berhenti pada kata dan wajib i'tiqad bahawa sekalian barang yang lain daripada Allah. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antat maulana da'am fiha subhanakallah. Alhamdulillah.